Selamat pagi kepada semua pelajar. Hari ini kita akan sambung pembelajaran minggu lepas, iaitu dari segi subtopik 4.2 keunikan warisan. Minggu lepas kita sudah habiskan dua aspek dalam keunikan warisan, yaitu sistem pemerintahan beraja dan juga kebijaksanaan pemerintah. So hari ini kita akan habiskan tiga lagi aspek, yaitu kegiatan ekonomi, perkembangan sosio budaya dan juga amalan beragama. Okey, yang pertama sekali adalah dari segi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu ini dikaitkan dengan kawasan tempat tinggal ataupun kawasan pertempatan. Kawasan pertempatan ini akan mempengaruhi apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat alam Melayu. Kalau yang tinggal dekat kawasan lembah sungai, kita tahu kawasan lembah sungai biasanya mempunyai tanah yang subur, maka mereka biasanya akan jalankan aktiviti pertanian. Kemudian kalau yang tinggal berdekatan dengan pesisiran pantai dekat dengan laut, kegiatan ekonomi mereka biasanya berkaitan dengan aktiviti perdagangan ataupun aktiviti kelautan, contohnya seperti menangkap ikan. So, apa bukti bahawa masyarakat alam Melayu ini mempunyai keunikan dari segi kegiatan ekonomi? Yang pertama sekali adalah dari segi bagaimana masyarakat alam Melayu telah memanfaatkan kesuburan tanah. Contoh kawasan lembah Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Berantas telah menjadi tapak pertanian daripada zaman alam Melayu sehinggalah hari ini. Kemudian yang kedua adalah dari segi kemahiran masyarakat alam Melayu mencipta sistem pengairan. Contoh sistem pengairan yang mereka hasilkan ialah barai dan juga sistem saliran. Okey, barai itu biasanya berbentuk empat segi. Ada dalam contoh slide yang cikgu muat naik. Berbentuk empat segi dan mempunyai kapasiti untuk menyimpan air sebanyak 30 juta meter padu air. Jadi mereka tidak mempunyai masalah kekurangan air ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau, air daripada barai ini akan dialirkan dan ini seterusnya dapat menjamin hasil pertanian itu sentiasa ada. Contoh tanaman utama yaitu padi dan rempah ratus, tanaman sampingan sepanjang tahun ada hasil pertanian kerana tidak ada masalah kekurangan air. Kemudian yang ketiga adalah dari segi pembinaan pelabuhan. Okey, pemerintah alam Melayu telah membina pelabuhan ini di kawasan-kawasan yang sesuai, yang strategik supaya mudah untuk orang singgah sama ada daripada timur ataupun barat. Ada tiga jenis pelabuhan yang wujud, iaitu pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan dan juga pelabuhan entrepot. Ketiga-tiga pelabuhan ini mempunyai peranan ataupun fungsi yang berbeza-beza. Kalau pelabuhan pembekal, fungsinya adalah untuk membekalkan bahan dagangan dan juga bekalan makanan kepada pedagang. Sementara kalau pelabuhan kerajaan adalah pelabuhan yang berkembang apabila adanya pusat pentadbiran atau kerajaan di pelabuhan itu. Dan yang ketiga iaitu pelabuhan entrepot, iaitu pelabuhan entrepot ini adalah pelabuhan yang paling ramai sekali orang singgah, menjadi tumpuan pedagang kerana berperanan sebagai kumpul pengendali dan juga pengedar barangan daripada para pedagang serantau ataupun antara bangsa. Jadi dia ada tiga peranan: kumpul, urus tadbir dan juga edar barang tersebut. So ada tiga jenis. Masyarakat alam Melayu ini juga terkenal dengan kemahiran yang tertentu, iaitu mereka sangat mahir dalam ilmu pelayaran, selok belok laut dan juga sungai, dan juga mereka mempunyai kemampuan untuk menyelam lama dalam tempo yang lama di dalam air. Jadi kelebihan masyarakat alam Melayu ini sebenarnya telah membantu banyak dalam kegiatan ekonomi mereka. So aspek yang kedua adalah dari segi perkembangan sosio budaya.
Perkembangan sosiobudaya kita pecahkan kepada 3 aspek, yaitu sistem tulisan dan bahasa, persuratan, dan juga seni bina. Oke, yang pertama adalah dari segi sistem bahasa dan tulisan ataupun tulisan dan bahasa sama saja. Dari segi bahasa, masyarakat alam Melayu telah mencampur, menyesuaikan, perkataan yang paling sesuai, menyesuaikan bahasa tempatan dan juga pengaruh bahasa luar. Mengadaptasi pengaruh luar yang memperkembangkan sistem tulisan dan bahasa mereka. Tulisan Pallava dan Kawi yang berasal dari India digunakan sebagai satu medium tulisan bahasa tempatan dan juga Sanskrit. Kemudian selepas itu wujud huruf-huruf Arab yang juga disesuaikan dalam tulisan Jawi, dan sehingga hari ini tulisan Jawi itu masih digunakan di masyarakat Melayu. Yang kedua adalah dari segi persuratan. Masyarakat alam Melayu menunjukkan keintelektualan, membuktikan kebijaksanaan mereka dari 2 bentuk. Yang pertama kita jumpa dalam bentuk batu bersurat. Kemudian seiring berjalan waktu, kita mulai jumpa karya-karya dalam bentuk manuskrip, bukan lagi dalam bentuk batu bersurat. Dan sampai hari ini keunikan ini kita warisi. Yang ketiga adalah dari segi aspek seni bina. Seni bina dihasilkan atas 2 tujuan. Yang pertama untuk memudahkan kehidupan, contohnya dalam aktiviti perkembangan kegiatan pertanian, pelayaran, perdagangan, dan juga keagamaan. Dan yang kedua untuk melahirkan individu yang berkemahiran. Contohnya kita telah banyak melahirkan tukang-tukang kapal yang sangat handal. Aspek yang terakhir adalah dari segi amalan beragama. Oke, dalam amalan beragama ini, agama sebenarnya adalah satu aspek yang paling penting untuk mengatur kehidupan masyarakat alam Melayu. Jadi kita boleh lihat keunikan warisan alam Melayu dari segi amalan beragama ini dalam 6 aspek, yaitu sifat terbuka alam Melayu, sifat toleransi, simbol penyatuan rakyat, kedudukan golongan beragama, binaan candi, dan juga binaan masjid. Yang pertama sekali, sifat terbuka masyarakat alam Melayu. Buktinya masyarakat alam Melayu menerima agama lain secara terbuka. Kepercayaan awal disesuaikan dengan agama Hindu-Buddha. Dan mereka juga menerima kemasukan-kemasukan agama lain secara terbuka. Kesannya masyarakat alam Melayu mempunyai banyak jenis anutan agama. Ada yang menganut agama Hindu, ada yang Buddha, dan ada juga yang Islam. Contohnya sebahagian masyarakat Champa dan Angkor menganut agama Hindu dan sebahagian lagi agama Buddha. Jadi ini jelas membuktikan masyarakat alam Melayu itu dia ada satu sifat terbuka. Yang kedua adalah sifat toleransi. Apa maksud sifat toleransi? Sifat toleransi maksudnya adalah terima dan hormati perbezaan yang ada. Sifat toleransi ini menjadikan masyarakat alam Melayu sangat unik, terutamanya dalam aspek beragama. Buktinya, penganut agama Hindu telah membina satu candi, yaitu Candi Prambanan, berdekatan dengan Candi Borobudur, yaitu tempat ibadah penganut Buddha. Jadi 2 candi ini berdekatan, walaupun dua-dua adalah dari candi agama yang berbeza, yaitu satu Hindu, satu lagi Buddha. Seterusnya adalah simbol penyatuan. Agama juga kita gunakan untuk menyatukan hubungan raja dan juga rakyat. Golongan agama sangat diperlukan oleh raja untuk mengukuhkan kedudukan. Kesannya agama mengeratkan hubungan antara rakyat dan juga raja. Dan yang kedua, contohnya
golongan Brahmin sangat berperanan besar semasa pertabalan raja. Dalam buku teks dia bagi contoh, yaitu pengasas kerajaan Angkor, Jayavarman yang kedua, telah diisytiharkan kedudukan baginda sebagai dewa raja oleh seorang Brahmin bernama Hiranyandama. Maksudnya Jayavarman ini dilantik oleh si Brahmin yang bernama Hiranyandama, dan dia telah diisytiharkan sebagai dewa raja. Yang seterusnya adalah dari segi kedudukan golongan agama. Golongan agama ini diberi tempat yang spesial, tempat yang istimewa dalam kerajaan. Kita boleh lihat golongan-golongan agama ini sebahagiannya telah dilantik menjadi pentadbir dan juga wakil pemerintah. Contohnya seperti dalam kerajaan Funan, Angkor, dan Sriwijaya. Golongan-golongan beragama ini ada jawatan dalam kerajaan. Yang seterusnya adalah dari segi binaan candi. Candi ini dibina sebagai satu lambang keagungan sesebuah kerajaan. Dan kewujudan candi ini sampai hari ini masih lagi kita kagum. Antara contoh-contoh candi yang wujud adalah Candi Borobudur, Angkor Wat, Candi Prambanan, dan Candi Muara Jambi. Dan sebenarnya ada banyak candi lagi. Peranan, fungsi candi ini bukan sahaja sebagai pusat ibadah, bukan saja tempat sembayang, tetapi juga digunakan untuk tempat pemujaan roh nenek moyang dan juga perhimpunan-perhimpunan pendeta ataupun perhimpunan golongan agamawan. Dalam slide yang Cikgu muat naik, ada dua contoh candi, yaitu Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Kemudian yang terakhir sekali adalah dari segi binaan masjid. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat pendidikan, pusat pendidikan, dan juga pusat kebajikan. Keunikan sistem Islam ini kita boleh lihat dari segi kewujudan institusi pondok atau madrasah yang masih lagi wujud hingga hari ini. Oke, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini, maka habislah bab 4. Pada lain sesi kita akan masuk kepada bab 5. Tapi sebelum itu Cikgu ingatkan untuk tolong jawab soalan yang akan Cikgu muat naik dalam Google Classroom. Pastikan jangan lewat. Kalau lewat tidak ada markah. Kemudian yang kedua, tolong jangan lakukan kesilapan. Pastikan kamu sudah jawab semua soalan, kemudian baru tekan butang hantar. Oke, terima kasih.